Semalam kami dah kongsikan kepada anda nadi terkini segala yang anda perlu ketahui tentang LTDL, dan hari ini bersama kami di studio untuk merungkai dengan lebih lanjut tentang saingan LTDL tahun 2024, kita bawakan kepada anda COO LTDL, Encik Imer Jalal. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Selamat puasa. Terima kasih tadi belanja makan. Tak ada apalah, biasa-biasa je tu. Okey, jika kita lihat kepada reaksi netizen, peminat, ramai yang memperkatakan tentang laluan dari Miri ke Bintulu tu. Tadi kita sempat berbincang. Tak banyak guna highway pun, Pan Borneo Highway, tetapi banyak menggunakan jalan yang lebih kecil. Mungkin boleh terangkan sedikit kesukaran, darjah kesukaran untuk laluan baru ni, Encik Mer? Satu dia jauh. Jauh ni memang satu aspek macam penentu lah. Kita ada 6 peringkat sebelum tu yang mungkin ada time gap yang banyak lah. Sebab ada Genting, ada Cameron kan. Tapi bila kita laluan 200 km, dia bagi peluang kepada tim breakaway lah untuk buat time gap, dan kita mungkin dapat satu, sebab dia boleh jadikan penentu stage tu. Satu. Yang keduanya, laluan tu memang masa kita buat tinjauan laluan tu, recce tu, kita laluan tu sangat bumpy. Dia bumpy dan dia kecil, dan dia memang ada cabaran yang lain lah. Sebab kalau unik macam unik, sebab kalau orang yang macam orang Sarawak dia cakap tu macam Paris-Roubaix punya, macam laluan yang memang sukar, dan dia dia agak bumpy dan banyak aspek lain, dan dia bakal menjadi penentu. Itu yang saya rasa yang kata selalu macam tahun lepas kita stage 5 habis kat Genting, that's it. Kita tahu 5, 6, 7, 8 dah tak ada tukaran. Tapi kali ini kita ada mungkin penentu tu berada di Miri ke Bintulu. Itu menjadikan dia satu, orang kata, orang cakap banyak komen apa sebut tu, sebab itu mungkin jadi penentu. Okey, Encik Mir, sebab dah melibatkan banyak laluan yang bukan biasa. Betul. So antara faktor yang perlu diambil kira, of course, dari segi aspek logistik. Betul. Lepas tu ada yang kena terbang ke Pulau Langkawi, ada yang kena terbang ke Sarawak. So kalau boleh kongsikan macam mana, sejauh mana senario ini meningkatkan kos untuk penganjuran LTDL kali ini, Encik Mir? Banyak sebenarnya. Memang tahun lalu pun bila kita memberi sebab kos kan untuk masuk Langkawi, sebenarnya keluar masuk Langkawi itu memang menggunakan jumlah kos yang agak besar lah. Macam kita guna ro-ro, kita kena bas tu kita pakai full. Baru banyak yang ada dekat Langkawi tu kita akan book daripada sekarang lah, maksud dia. Lepas tu dia flight tiket yang direct ke Langkawi, lepas tu kita nak transfer ke Langkawi daripada KL, kita punya mobilisation kan, kemudian kita nak bawa semua ke sana. Kalau masuk tu memang satu kos yang dah tahu dah besar. Tapi bila masuk ke Sarawak pula, kos dia macam 2 kali lagi besar. Sebab dia ada kita kena charter flights, bukan satu flights. Kalau macam Boeing 737 tu mungkin 4-5 flight kita akan pakai. Kalau lepas tu kita nak kena charter kargo pula, kan, nak bawa orang saja. Kemudian bila di Miri, di Bintulu tu kita tak boleh bawa yang KL punya. So kalau kata kita gunakan kereta dalam perumahan ada 200 biji, 200 kereta baru dekat sana. Kita kena sewa, dan sewa tak boleh 2 hari. Sewa kena 7 hari juga, sebab nak pasang stiker, pasang leka kan. So lepas tu staging cost kena buat baru. Routing cost kena buat baru. So the whole thing lah, maksud dia cost kalau daripada 16 tu akan jadi 20 lebih lah. Maksud dia memang satu cabaran bagi kami, dan memang kita dah anticipate lah benda ni, insyaAllah. Staging cost dia pun macam before this you only do it once dekat Semenanjung. Sekali 2 kali kena buat 2 kali kena buat, betul. 2 kali kena buat sebab pergi ke Sarawak. Okey, kalau kita lihat kepada laluan yang ada kali ini, Encik Imer melihatkan laluan peringkat berapa yang menawarkan peluang untuk rider negara kita dapatkan jersey yang ditawar? Kalau mereka bersedia daripada sekarang, sebenarnya semua peringkat tu dia orang ada peluang sebenarnya kan. Sebab lagi tu kita rider Malaysia tahun ni kita ada advantage kalau banding tahun lalu. Sebab tahun ni kita ada 3 tim Malaysia. Ada pasukan Malaysia 6 orang. TSD, kemudian ada kita MPC. So 2 tim ni paling kurang dia ada 3 rider. So kita mungkin ada 12 rider Malaysia yang akan, maksud dia bila ada 12 rider Malaysia, peluang tu bertambah. Dan untuk peringkat 1, 2, 3, 1, 2 tu kemungkinan adalah macam tahun lalu mereka mungkin dapat peluang untuk Best Asian ataupun COM. Tapi kalau dah sampai ke Cameron dan sebagainya tu mungkin ada kesukaran sikitlah. Tapi itu yang saya nampak memang ada peluang sebenarnya ke mana pun. Kan cuma tinggal lagi persediaan lah. Kalau kata 3 pasukan ni buat persedia pada awal dan sebagainya, peluang rider Malaysia tetap ada walaupun sampai ke peringkat ke-8. Boleh, insya-Allah. Okey, kita dah study sikit route yang akan digunakan pakai untuk LTDL musim 2024 ni. Peringkat ketiga, peringkat keempat, zon penakian yang berturut-turut. Betul. So kita nak tahu juga macam mana reaction pasukan elit luar negara. Mereka menyambut baik, adakah ini satu advantage untuk mereka sebenarnya ataupun ni permintaan dia orang sebenarnya. Tahun lepas kami dah buat macam
stage 3 ke baling tu lalu banyak retiwangsa memang dah climb yang ada time gap yang besar, kemudian dekat genting susah. Tapi bila habis genting tu dah tak ada apa, pasukan Yuskatel Yuskadi, Kubo Ken Pharma, EF Education, dia kata tak ada climb lagi ke? Wow. Dia punya request So lah. that was the request from them. Kita hantar ke Bintulu. So sebenarnya lepas tu macam that's why tahun ni kita cadang buat back to back climb ni sebenarnya. Tapi back to back climb ni bukan pertama kali. Dia tahun 2001 sekali, peringkat 8 dengan peringkat 9, dan kemudian tahun 2011 sekali, peringkat 4 dan peringkat 5. So ini bukan perkara baru, dan memang tiap dua kali ada back to back climb ni memang ada kesan yang sangat luar biasa kepada perlumbaan. Tahun 2001 kalau tak silap saya masa tu pertandingan antara Paolo Lanfranchi dalam tim yang sama dengan Paolo Bettini. Paolo Bettini world number 1. Paolo Lanfranchi ni macam dia punya sokol dah jadi macam domestik untuk tim tu lah. Tapi Paolo Lanfranchi ni menang dua-dua peringkat. So dia maintain sampai habis. So satu masuk dia macam underdog beat dia yang champion lah. So bila masuk 2011 pula, yang peliknya berlaku di Tanah Rata di Cameron Highland, Takiaki Ayabi daripada Aisan menang. Okay. Dia pegang yellow jersey. Peringkat keempat Aridondo menang di Genting. Tapi dia tak pegang yellow jersey sampai Genting. Walaupun dia menang Genting, dia tak pegang yellow jersey. Tapi dia dapat catch up balik pada stage ke-8 bila dia buat time gap, dan dia pegang daripada stage 4, 5, peringkat ke-8 baru dia dapat balik jersey kuning tu. So these are the things yang memang bila kita ada back to back climb, lepas tu kita ada pula stage macam dekat apa tu Miri Bintulu yang jauh, dan stage 5 pun bukan senang. Lepas tu kita daripada KLCC dia naik ke Lookout Point di Ampang, kemudian ke Bukit Hantu. So dua climb yang sukar selepas Genting. So memang tahun ni kalau you dah kata paling mencabar, saya dah duduk lama kalau tidak, saya rasa pun Paling mencabar, mungkin paling mencabar lah. Tapi cabaran baru macam ni yang luar ni betul, nak kan? betul lah. Yang menarik rider-rider luar sebenarnya. Tapi tadi Encik Emil dah mengatakan menarik perhatian saya juga yang nanti laluan dari Miri ke Bintulu yang boleh menentukan surprise element jugalah untuk siapa betul, yang boleh menjadi juara nanti kan. So dalam perbincangan sebelum ni, kenapa Sarawak yang diberikan penghormatan ini? So, saya orang Sarawak, saya nak tahu juga. Sebab kita menyambut jugalah daripada penaja lah. Petronas sambutan ulang tahun 50. Petronas 50 tahun ni, sebab Petronas dia banyak kepentingan juga di Sarawak kan. Jadi especially Miri dan Bintulu. Miri dan Bintulu lah. So macam masuk di kesambutan ni kita bawa ke Miri dan Bintulu. Lagi satu, Sarawak pun bukan tak pernah ada LTDL. Dah 2 kali ada. Tahun 1997 sekali, 2020 sekali. Tapi di Kuching ketika itu. Di Kuching kan? Betul. Dan bila kita masuk ke Sabah, ke Sarawak ni selalunya dua kali ni lah. So kita buat short stage lah sebenarnya. Sebab kita kalau nak macam tahun lepas tahun 2020 di Kuching cuma 96 km pendek, dan terus nak terbang ke Semenanjung untuk peringkat yang seterusnya. So macam orang Sarawak tak nampak race tu tau. Dan di dalam race loop, maksud dia satu loop je kan, 96 km. So macam tak nampak lah. So bila bagi kami kalau kata kita nak sampai tu, bagilah macam orang kata puas sikitlah orang nak tengok race basikal ni kan. So that's why kita ada 2 peringkat. 2 peringkat yang rasanya orang dapat peluang yang besar lah untuk tonton physically what is tu Langkawi, dan juga dia punya sambutan. So dia kita bagi peluang kat Sarawak, dan kita bagi 2 peringkat kat sana. Okey, dengar pun kita dah macam tak sabar nak tunggu. Nak ride lah Lily. Betul. DCI untuk musim ni at least lah kita kena pergi tengok live depan mata satu kali. At least satu peringkat tu kita kena tengok live kan. Thank you Encik Imeh. Good luck, all the best. Semoga dipermudahkan semua urusan untuk penganjuran kali ini. Amin, insyaAllah. InsyaAllah kami doakan sama-sama.